tengok tak cerita seram tapi hantu dia ada personality disorder. Assalamualaikum, hai, selamat datang ke Orange Vanilla Studio. Hari ini kita akan bercakap tentang satu movie seram daripada Korea yang bertajuk Gwimun The Lightless Door. So, filem ini telah dikeluarkan pada tahun 2021 yang bergenre horror dan juga misteri, dan filem ini berdurasi selama 1 jam dan 25 minit. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan like. Filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama So Do Jin yang dilakonkan oleh Kim Kang Woo ingin membalas dendam terhadap kematian mak dia, seorang bomoh yang telah terkorban semasa upacara pembersihan, exorcism lah. So ada satu bangunan yang terbengkalai ni, dia orang nak bina balik, tapi bangunan tu berhantu. So dia panggil lah bomoh ni untuk bersihkan tempat tu, tapi malangnya dengan bomoh tu sekali terkorban. Kabarnya bangunan terbengkalai tu telah berlaku peristiwa berdarah di mana ada satu staff yang bekerja dekat situ telah semua orang yang ada dalam bangunan tu dan kemudian diri. So anak dia ni Dojin, dia nak balas dendam terhadap kematian mak dia. So dia tunggu 4 tahun untuk masuk ke satu pintu yang dipanggil Gwimun, iaitu pintu ke alam roh. So pada tahun 2002 dia telah pergi ke bangunan terbengkalai tersebut dan masuk ke alam roh melalui pintu Gwimun. Tujuan dia hanya satu, iaitu untuk membebaskan semua roh-roh jahat yang terperangkap dalam bangunan tu, termasuklah ibu dia. Nak jadikan cerita, pada 1996 ada 3 orang remaja yang turut masuk ke dalam bangunan terbengkalai tu untuk merakamkan aktiviti paranormal sebab dia nak masuk pertandingan. Tapi tanpa disangka, tiba-tiba So Do Jin yang masuk pada tahun 2002 tu telah bertembung dan berjumpa dengan 3 orang remaja yang telah masuk ke bangunan tu pada tahun 1996. Untuk pengetahuan, Gwimun ataupun alam roh ini tidak terbatas oleh waktu. Itulah diorang boleh bertembung. So sepanjang Dojin mencari roh yang terperangkap untuk dilepaskan, dia menemui roh jahat sebenar, iaitu roh yang membunuh semua orang yang ada dalam bangunan, iaitu seorang budak yang bernama Yu Mirin yang dilakonkan oleh Om Cheong, seorang budak perempuan yang telah didera oleh bapanya sendiri. Dan untuk pengetahuan, budak perempuan ini mempunyai MPD, iaitu Multiple Personality Disorder, ataupun kita boleh panggil split personality lah. So bila budak perempuan ni mati, personality dia yang jahat telah menjadi hantu yang membunuh semua orang dalam bangunan. So, apa jadi akhirnya? Selepas Dojin dengan 3 orang remaja itu bertembung, diorang cuba untuk cari jalan keluar sama-sama. Tapi apa yang mereka jumpa adalah jalan buntu. Sampai scene yang terakhir di mana Dojin menemukan pintu yang mula-mula dia masuk tadi. Setiap kali dia buka pintu, dia masuk balik ke dalam ruangan yang sama berulang-ulang kali. Tak dapat keluar. Waktu tu barulah dia sedar rupanya dia telah mati kerana pintu Gwimun itu hanya boleh dilalui oleh orang yang hidup sahaja. So cerita ni dia diakhiri dengan Dojin ni bermula balik seperti mana dia mula masuk ke bangunan tersebut. Nak menunjukkan roh Dojin tu sebenarnya dah terperangkap dekat situ dan dia seolah-olah terperangkap di dalam time loop yang berulang-ulang tanpa dia sedar. So habis dekat situ. So, bagi aku cerita ni best, menarik, best lah untuk tengok. Sebab apa? Sebab cerita ni memang penuh dengan adrenaline rush. Untuk pengetahuan, cerita ni dilakonkan di bangunan terbiar yang sebenar. Jadi memang dapat feel gila lah. Setiap langkah dia lalu, setiap tembok, setiap prop yang ada kat situ semuanya real. Kali dia ada jump scare tu memang berterusan jump scare dia. Memang puas lah. Dan bagi aku, bab ending pun unik sebab lain daripada yang lain. Kalau tengok sinematografi dia memang sangat cantik lah untuk cerita seram. Dia punya dinding dia, setiap langkah yang dia jalan, setiap bunyi nafas, semua memainkan peranan. Tapi bagi aku, downside cerita ni dia agak confusing lah. Lagi-lagi part di mana dia bertembung dengan 3 orang remaja. Padahal dia masuk tahun 2002 dan remaja tu, budak-budak tu, dia masuk tahun 1996. Lepas tu dia orang bertembung kat situ. Memanglah alam roh tu dia tak terbatas waktu. Tak kira lah tahun bila, tapi dia akan terserempak. Fahamlah kat situ. Tapi apa signifikannya dia orang ni?
bertambung. Dia nak tunjukkan apa sebenarnya. So ada scene-scene yang agak mengelirukan lah dekat situ. Lagi satu benda yang mengelirukan adalah bila dia mati. Sebab sepanjang scene tu dia ada banyak kali lah dia jatuh lah, dia kena hempuk dengan penyodok lah. So tak tahu bila sebenarnya dia mati. Adakah dia mati waktu dia kena hempuk tu ataupun selepas tu. Itu pun agak mengelirukan dan mungkin sedikit kecewa kot ending dia. Yelah walaupun lain pada yang lain, tapi kes dia tu tak selesai. Dia masuk dengan harapan dia nak selesaikan kes kematian mak dia. Dia nak lepaskan roh-roh yang terperangkap tu. Tapi akhirnya dia jadi roh. Dia yang terperangkap kat situ. Kesian. Part yang 3 orang remaja tu pun not bad lah sebenarnya. Agak seram lah bila dia orang sorang-sorang kena hadap jumpa hantu tu. Itu scary lah. Tapi yang lebihnya bergaduh, jerit-jerit. Itu je lah. So overall aku bagi 8/10. Boleh lah dikatakan okey lah, not bad. Maybe terpulang pada anda. Mungkin ada orang yang rasa macam benda ni overrated lah nak bagi 8/10. Terpulang sebab biasalah. Sebab yelah kan movie ni semua mengikut preference masing-masing. Ada orang suka, ada orang tak suka. So kalau korang bagi rating yang agak rendah pun aku boleh faham. Sebab cerita ni agak confusing. Dan ending dia agak tidak memberi kepuasan lah. Tapi bagi aku enjoy sepanjang movie ni sebabkan adrenaline rush dia dan juga sinematografi dia yang dilakukan di bangunan terbiar yang sebenar. Bagi aku benda tu sangatlah real. Aku dapat feel. Dia punya background sound dia pun memang mantap Pak Bu. Sebab bagi aku belum ada lagi lah cerita yang macam ni. Mungkin ada yang similar lebih kurang. Tapi apa-apa pun aku enjoy. So rasanya itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.